Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini saya ingin membincangkan tentang satu forum yang bertajuk pekerja asing, keperluan ataupun ancaman terhadap negara kita. Ini adalah satu forum yang dianjurkan oleh peserta kami sendiri, iaitu Profesor Madya Dr. Yazid bin Saleh dalam subjek geografi penduduk. Okey, baik. Tanpa saya melengahkan masa lagi, ingin saya perkenalkan barisan panelis kita ada yang ada pada hari ini depan skrin laptop saya ni, yang bermula daripada bawah sebelah kiri saya, iaitu Amirah Akilah binti Patang, dalam kos pengurusan perniagaan semester 5. Okay. Yang menuntut di sebuah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ya, okay. Dan seterusnya diikuti dengan saudari Nur Ashikin binti Muhammad Rosdan, sama kos juga, dia sarjana muda pengurusan perniagaan semester 5 dan juga menuntut di Universiti Pendidikan Sultan Idris juga. Diikuti oleh Ahmad Amirul Azizi, Saja saya. bin bin Azmi, kawan saya. Okey. Menuntut dalam kos ijazah sarjana muda pendidikan sejarah dan juga Hanis Zafira, dan juga kos yang sama dengan rakan saya ni, iaitu dalam kos pendidikan sejarah juga, yang belajar pada tahun 3, iaitu semester 6 lah, di Universiti Pendidikan Sultan Idris juga. Ya. Jadi saya fikir malam ni kita nak bagi sedikit latar belakang lah, kenapa perbincangan forum ini kita anjurkan, ataupun bukan saya yang anjurkan sebenarnya, tapi doktor saya, iaitu Dr. Yazid, yang anjurkan program ini. Kalau kita tengok pada tahun 2016, dalam 4 tahun lepas, kecoh isu Perdana Menteri kita, iaitu Tan Sri Zahid Hamidi dululah, Perdana Menteri dulu, sekarang dah kalah ya, yang menyatakan ingin membawa seramai 2.1 juta pekerja asing datang ke Malaysia hasil daripada mesyuarat MOU, iaitu Memorandum Persefahaman bersama dengan kerajaan negara serantau ini. Contohnya negara-negara seperti Indonesia, negara Vietnam, Thailand, dan juga negara Myanmar. Ini semua adalah negara-negara yang jiran-jiran kita lah, jiran-jiran Malaysia. Singapura dia mati, dia tak datang lah ke Malaysia. Alah, kita yang pergi bermigrasi ke Singapura untuk bekerja di sana. Walau bagaimanapun, baru-baru ni dikatakan keadaan ni tidak akan terjadi sebenarnya. Polisi itu telah pun dibatalkan. Jadi saya tengok atas inisiatif itu, saya melihat apakah kepentingan pekerja-pekerja asing terhadap negara kita, sama ada dari sudut ekonomi ataupun kita nak tengok dari sudut ancaman terhadap sosial. Jadi saya rasa ini adalah perkara yang penting, saya fikir, untuk penuntut Universiti Pendidikan Inggeris khususnya, bukan sahaja untuk penuntut Universiti Pendidikan Inggeris saja, tapi kepada seluruh rakyat Malaysia, untuk kita melihat kepentingannya terhadap pertumbuhan ekonomi, keselamatan negara dan juga kesihatan terhadap rakyat kita di dalam Malaysia ini, khususnya untuk isu pendatang asing yang bermigrasi ke negara kita. Okay. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya memberi peluang untuk penulis kita yang pertama, iaitu saudari Nurul Amirah Akilah, untuk memberi dua kata ke pandangan
terhadap keperluan pendatang, keperluan pendatang asing datang ke negara Malaysia. Kita keperluan dia dan kemudian. Terima kasih. Silakan saudara. Okey, terima kasih. Sebelum saya menjawab persoalan tersebut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan warga asing. Warga asing adalah penduduk luar yang datang ke negara kita atas tujuan tertentu. Pada tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri telah melaporkan jumlah pekerja asing yang datang ke negara kita secara sah iaitu seramai 2.1 juta orang, manakala pekerja asing tanpa izin dianggarkan berjumlah melebihi 3 juta orang. Kebanyakan pekerja asing ini datangnya daripada Indonesia, Nepal dan Bangladesh. Pada pandangan saya, warga asing ini adalah memberi satu keperluan kepada negara kita kerana mereka memberi banyak manfaat kepada negara kita. Sebagai contoh, mereka telah menjimatkan kos pengeluaran dalam negara kerana pekerja asing ini mereka sanggup menerima upah yang lebih rendah dan bekerja lebih masa. Walaupun kerajaan telah melaksanakan upah minimum, tapi terdapat juga majikan yang memberi upah di bawah tahap minimum kepada warga asing kerana mereka mengambil pekerja warga asing yang tidak berdaftar. Kita boleh lihat kebanyakan warga asing ini mereka bekerja di kilang, tapak pembinaan sebagai buruh kasar dan kebanyakan pekerja warga asing wanita dia bekerja sebagai pembantu rumah. Dalam masa yang sama kita juga boleh lihat kehadiran warga asing ini juga telah meningkatkan jumlah permintaan negara kerana mereka akan berbelanja untuk keperluan asas mereka semasa berada di negara kita. Kerana aktiviti perbelanjaan mereka ini akan meningkatkan lagi kuasa beli di negara kita dan mendorong kepada pengeluaran yang lebih tinggi di negara kita. Di sini saya boleh beritahu bahawa keperluan warga asing di negara kita ni dapat membantu meningkatkan tenaga kerja dan meningkatkan output negara. Itu adalah pada pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih saudari Akila. Sebelum tu saya terlupa untuk perkenalkan diri saya sendiri, iaitu saya adalah moderator dalam forum ini. Nama saya Wan Ahmad Turhan bin Wan Ahmad Nur. So, pendidikan super juga dalam kos tiada Perdana Muda Pendidikan Biologi pada semester 6. Okay. Jadi seperti yang saya dengarlah pendapat daripada dari Amira, apakah keperluan datang dan dari jumlah 2.1 juta orang warga asing datang secara sah. Manakala 3.1 juta tanpa permintaan datang secara tidak sah. Itulah saya sokong juga kerana kedatangan warga asing ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan kos pengeluaran nilai mata wang bank-bank ataupun pengeluaran mata wang daripada syarikat-syarikat sendiri. Kerana contohnya negara-negara seperti Indonesia, dia tidak demand akan bayaran yang diorang mahukan daripada syarikat-syarikat kerana diorang nilai mata wang duit diorang adalah lebih rendah daripada nilai mata wang negara kita. Jadi di situ kurang demand dari segi duit kerana dia sikit lagi tak lumayan. Sikit lagi lumayan lah kalau kita tukarkan duit Malaysia kepada duit contohnya Indonesia seperti rupiah. Selain itu juga kehadiran mereka ini dapat membantu sebanyak dalam proses kerjaya pembinaan dengan dapat membina lebih banyak struktur pembangunan di negara kita, seperti bangunan-bangunan di Kuala Lumpur contohnya, di Ipoh, di negara-negara yang membangun yang memerlukan khidmat buruh tenaga kasar ini untuk membina bangunan-bangunan tersebut.
Jadi saya nampak amatlah penting lah kemasukan buruh-buruh daripada warga asing ini, bukan sahaja daripada buruh kasar, tapi banyaklah lagi seperti betul betul jual apa tu, jual apa makanan ke di restoran-restoran je. Jadi ini adalah penting lah saya rasa. Selain itu, dia juga dapat meningkatkan lagi rakyat warga asing. Meningkatkan lagi rakyat warga asing di negara Malaysia. Semakin ramai, jadi semakin ramai, semakin baiklah untuk kemajuan ekonomi Malaysia sendiri. Kerana sedikit tiap Nampaknya moderator kita mengalami masalah gangguan capaian internet. rasanya macam tu lah. Jadi kita tunggu sebentar, moderator. Okay. Orang kita selama 1 jam kan? Ya, saya rasa begitu. Tak apa. Okay, moderator dia boleh tu kot. Boleh bagi-bagikan masa sikit kot. Tak apa rasanya. Jadi, boleh tak kalau saya ambil kesempatan ini untuk meneruskan atau kita tunggu moderator? Bagaimana pendapat yang lain? Rasanya tak apa, kita tunggu moderator sekejap. Kita bagi 2 minit tunggu dia masuk dulu. Okey. Okay, tak apa, kita teruskan je lah. Kita teruskan perbincangan kita tanpa moderator. Rasanya sebab masa kita pun berjalan lah. Ya, masa akan macam berjalan. Oh, nampaknya moderator kita sudah kembali. Selamat datang moderator. Selamat datang moderator. Maafkan saya kerana line saya kurang baik di rumah. Tak apa, saya agak kecewa dengan line saya. Hujan ke moderator? Di sini sedikit berhujan lah. Terengganu ni kan banjir ya. Jadi tempat saya ni kurang elok line-nya. Tak apa. Okay, tak apa. Okay, moderator boleh teruskan lah. Untuk masa kita dah berjalan lah. Okay, maafkan saya ya. Okay, kita teruskanlah kepada ahli panelis kita yang seterusnya, iaitu Saudari Nur Ashikin binti Muhammad Roslan, untuk mengutarakan sepatah dua kata pendapat tentang ancaman pada negara kita. Okey. Terima kasih saudara moderator. Terlebih dahulu kita
kita dapat lihat ya, itu adalah salah satu halangan kita apabila belajar secara di atas talian. Okey. Di sini saya ingin menegaskan bahawa pekerja asing ini dia lebih kepada ancaman daripada keperluan. Ini kerana seperti yang kita dapat lihat tadi, saudari Amirah mengatakan bahawa pekerja asing ini akan dibawa masuk dan kerana ia dapat menjimatkan kos pengeluaran. Saya percaya bahawa pihak majikan pasti akan mengambil peluang ini dan cuba untuk membawa masuk seramai yang mungkin pekerja asing ke dalam negara kita. Berdasarkan data statistik yang saya perolehi, pada tahun 2016, sebanyak 3 juta warga asing yang cuba dibawa masuk oleh majikan ke dalam negara kita bagi memenuhi keperluan dalam sektor-sektor pekerjaan seperti pembinaan dan perkilangan. Ini akan menyebabkan berlakunya lambakan warga asing di dalam negara kita. Apabila lambakan warga asing di dalam negara kita, ia akan mengancam keselamatan, keamanan dan kesihatan masyarakat tempatan. Saya ingin menegaskan bahawa ini kerana mereka mempunyai sikap yang berbeza dengan rakyat tempatan. Sebagai contoh, mereka suka minum arak dan membuat bising serta melakukan perkara-perkara yang berbeza dengan kita. Mereka juga sering berkumpul dan melepak. Apabila mereka mula mabuk, mereka akan bertindak di luar kawalan dan mula mengganggu orang-orang di sekitar. Malahan, apabila pekerja asing ini mula terlibat dengan masalah jenayah, ia akan menyumbang kepada kes-kes jenayah di dalam negara kita. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan pekerja asing yang dibawa masuk adalah sebagai buruh tidak mahir dan kita ketahui bahawa majoritinya mereka mempunyai latar pendidikan yang rendah dan sering dikaitkan berkelakuan tidak baik yang dibawa bersama ke dalam negara kita. Pada tahun 2016, terdapat sebanyak 42 kes yang direkodkan melibatkan jenayah warga asing. Kementerian Dalam Negeri mendedahkan dianggarkan sebanyak 39.5% banduan yang terdapat di Malaysia, di penjara Malaysia, kebanyakannya adalah mereka yang pendatang asing dan mereka tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Ini jelas menunjukkan bahawa mereka memberi ancaman keselamatan kepada masyarakat tempatan. Seterusnya, mereka bukan sahaja akan mengancam kita tentang keamanan dan juga keamanan dan keselamatan, malah mereka juga akan mengancam masyarakat tempatan dengan masalah kesihatan. Ini kerana kehadiran pekerja asing ini akan mengancam kesihatan kita kerana kebanyakan mereka datang dari negara yang mundur dan mempunyai tahap pengawalan kesihatan yang rendah. Ini menyebabkan masyarakat tempatan berisiko untuk terdedah kepada penyakit berjangkit berbahaya seperti TB, HIV, AIDS dan hepatitis B. Seperti yang kita ketahui, penyakit TB merupakan penyakit yang telah dikawal dengan baik di dalam negara kita. Namun akhir-akhir ini penyakit TB mula menular di dalam kalangan komuniti. Ini jelas menunjukkan bahawa penyebaran penyakit TB ini berpunca daripada pekerja asing. Maka jelaslah di sini menunjukkan bahawa pekerja asing ini lebih membawa kepada ancaman berbanding kepada keperluan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih dari Ashikin di atas pendapat yang diajukan kepada kita semua. Jadi baiklah, saya bersetuju dengan dengan pendapat daripada saudari Nur Ashikin yang mengatakan bahawa kedatangan warga asing ke negara kita ini dapat menyebabkan negara kita mengalami lambakan warga asing. Jadi saya setuju kerana semakin ramai semakin tinggi ancaman berbalik kepada kita punya tajuk, iaitu saudari Ashikin mengatakan bahawasanya terdapat juga ancaman dengan kehadiran mereka ini. Jadi betul lah
kerana semakin ramai semakin tinggi ancaman. Contohnya dari segi kesihatan kepada penduduk kita. Dia memberi ancaman terhadap kesihatan. Contohnya penyakit TB yang menular sekarang di negara kita akibat daripada pembawaan penyakit daripada warga asing ini sendiri. Dan juga kita boleh nampak ini juga membawa ancaman keselamatan di negara kita dengan cara hidup mereka dan budaya mereka seperti membahayakan masyarakat kita sendiri, masyarakat Malaysia di sekeliling kerana budaya mereka seperti meraikan mabuk-mabuk bila mereka meraikan peralatan ataupun raya ataupun majlis suatu majlis ini dapat membahayakan masyarakat sekeliling kerana apabila mereka mabuk mereka tak akan bertindak secara luar kawalan seperti dengan pukul ataupun buat perkara yang tidak dapat expect. Dan juga ianya juga adalah satu ancaman bagi negara kita kerana kita tahu kebanyakannya warga asing yang datang ini adalah daripada warga-warga yang kurang dari segi kurang daripada segi taraf pendidikannya bagi negara kita. Moderator okey ya? Hello? Moderator? Ke moderator terkeluar lagi? Nampaknya moderator hilang dari radar lagi. Tidak ada lagi. Ya, dia kan. Cuma tak bergerak lah. Oh, terkeluar lah. Aduh, moderator. Tak apa. Sebab line ni dah ada masuk balik lah. Okey, maafkan saya. Jadi saya nampak di sini maafkan saya line ni sedikit tidak mengizinkan saya nampaknya, tapi kita usahalah untuk menjadikan program forum akademik. Jadi terdapat juga ancaman terhadap negara kita, negara Malaysia ini sendiri daripada pemasukan yang berleluasa ini daripada warga-warga asing dan negara luar ini. Okay. Terima kasih saudari Syikin sekali lagi. Jadi kita teruskan dengan panelis kita yang ketiga, iaitu wakil sulung daripada kaum lelaki untuk mengutarakan pendapat tentang apakah keperluan-keperluan yang kepada negara kita, keperluan kepada negara kita lah untuk membangunkan dalam sektor yang kurang diminati di negara kita. Okey, baik, saudara Amirul boleh mengutarakan pendapat anda. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, boleh dengar tak? Boleh. Boleh. Okey, saya teruskan ya. Okey. Saya bagi saya pekerja asing ni merupakan satu keperluan kepada Malaysia. Okey. Sebelum tu saya akan terangkan sedikitlah apa itu pekerja asing. Okey, pekerja asing ni merujuk kepada golongan imigran dan bukan yang bukan warga negara yang datang berhijrah atau melarikan diri ke Malaysia. Okey, mereka ini boleh terdiri daripada bekerja dengan izin, tanpa izin, pelarian dan pemohon suaka politik. Okey, jadi terdapat dua jenis pekerja asing lah di negara kita ni. Okey, yang pertama adalah pekerja ekspatriat ataupun dikenali sebagai pegawai dagang. Dan yang kedua adalah
pekerja asing yang berkemahiran rendah. Yang ni kebanyakan yang berada di negara kita seperti Nepal, Bangladesh, Thailand dan sebagainya lah. Terdapat sebanyak 15 negara yang berada di negara kita yang berada dalam kategori pekerja bawahan. Okey, jadi pekerja sekretariat ni dia tidak ramai. Dia cuma dalam sektor-sektor tertentu saja, sektor yang memerlukan kemahiran yang tinggi. Seperti contoh bidang teknikal, pengurusan dan profesional. Okey. Gaji yang diterima oleh mereka ni juga tinggi. Biasanya minimum paling kurang dalam 5,000 lah. Biasa dapat. Dan kontrak kerja mereka sekurang-kurangnya 2 tahun. Dan mereka memegang pas pengajian. Jadi mereka ni boleh sambung lah. Jadi maknanya macam kerajaan kita ni mengimport mereka ni untuk mengisi kekosongan sektor-sektor yang kritikal dan profesional. Jadi bergantung kepada kerajaan kita lah sama ada untuk menyambung atau tidak. Okey, yang kedua pula adalah pekerja bawahan ni. Yang seperti yang saya sebut tadi, terdapat 15 negara, 15 negara saja yang berada dalam kategori pekerja bawahan ini. Okey, terdapat 6 sektor lah yang dibenarkan untuk menerima pekerja asing daripada 15 negara ini. Satu adalah pembinaan, perkhidmatan, perladangan, pertanian, perkilangan dan pembantu rumah. Okey. Pembantu rumah ni adalah kategori informal. Dan yang 5 tadi tu adalah kategori formal lah. Okey, jadi waktu tempoh untuk pekerja ni 5 kategori ni adalah 5 tahun. Jadi dia boleh 5 tahun saja dan mereka boleh menyambung lagi selama 5 tahun lagi. Manakala untuk pembantu rumah ni pula dia tak ada limit. Selagi selagi tuan rumah tu nak dia, dia boleh bekerja lagi. Okey, jadi hak umur yang diterima oleh pekerja ini adalah antara 18 tahun hingga 45 tahun. Okey, setakat itu saja untuk penerangan tentang pekerja asing ini. Okey, berkenaan dengan keperluan pekerja asing ini. Kenapa kita memerlukan pekerja asing ini? Okey, disebabkan oleh kekosongan atau kelompongan yang terdapat di negara kita dalam sektor-sektor tertentu seperti pembinaan, perkilangan. Disebabkan oleh rakyat negara kita yang terlalu memilih kerja ataupun terpaksa memilih kerja. Hal ini demikian kerana mindset atau pemikiran rakyat kita, suatu pekerjaan itu haruslah mempunyai gaji yang stabil dan bersesuaian dengan taraf pendidikan mereka. Jadi negara kita ni sedang membangun. Jadi kebanyakan daripada rakyat negara kita ini datangnya daripada latar belakang pendidikan yang tinggi, sekurang-kurangnya diploma ataupun SPM. Jadi mereka hendak bekerja dalam sektor yang selesa seperti pejabat, ada aircon semua sebab gaya hidup mereka pun seperti itu. Jadi dalam sektor seperti pembinaan contohnya, panas terik, susah, sukar dan sebagainya, ini tidak membiasakan mereka. Jadi susahlah untuk mereka bekerja dalam sektor ini. Selain itu juga dalam sektor seperti perkhidmatan contohnya, seperti bekerja di 7-Eleven. Gaji yang diterima oleh mereka, gaji minimum pada masa sekarang adalah 1,200. Contohnya. Jadi bagi mereka gaji ini tidak berapa setimpal berdasarkan perbelanjaan mereka. Contohnya mereka tinggal di kawasan yang memerlukan kos yang tinggi. Jadi mereka tidak bekerja lah dalam sektor ini kerana tidak dapat menampung pembelanjaan mereka. Seterusnya jadi pekerja asing ini perlu dalam negara kita bagi merancakkan lagi ekonomi kita. Seperti yang saudara Ashikin cakap tadi, saya akui terdapatnya ancaman dalam negara kita disebabkan oleh pekerja asing ini. Tetapi ekonomi dan keselamatan haruslah seimbang.
kita tidak boleh mementingkan keselamatan di samping meminggirkan ekonomi. Dia harus bergerak serentak dua-dua tu. Jadi pekerja asing ni perlulah. Okey, saya bagi contoh. Okey, pada tahun 1990, okey, pada waktu itu negara kita sedang membangun, memerlukan tenaga kerja yang ramai. Jadi pada waktu itu kita tidak mempunyai tenaga kerja yang ramai. Jadi kita terpaksa mengimport dari luar. Okey, pada waktu itu. Okey, antara contoh projek mega yang pada waktu itu adalah seperti KLIA, KLCC, okey, Menara Perkembangan Petronas. Jadi untuk merancangkan lagi ekonomi, pekerja asing ini negara kita memerlukan mereka. Okey. Jadi saya rasa setakat itulah saja poin saya. Okey, jadi poin saya cakap bahawa kita masih memerlukan pekerja asing. Pada masa yang sama kita cuba untuk mengurangkan mereka, tapi pengurangan ini memakan masa lah. Setakat ini kita masih memerlukan mereka. Setakat itu sajalah penerangan saya. Okey, moderator, okey tak? Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Amirul Azizi di atas penerangan itu. Saya bersetuju dengan penerangan yang diutarakan oleh saudara Amirul, kerana benarlah sekiranya kita ini banyak kekosongan kerja yang tidak dapat ditampung oleh syarikat-syarikat tertentu oleh kerana iman masyarakat tempatan kita ini akan kerja-kerja yang diingini di Malaysia. Jadi kebanyakannya warga tempatan kita ini lebih memilih dari segi kerja, mana tidak mahu kerja-kerja di sektor-sektor pembinaan seperti menjadi buruh, seperti menjadi cleaner. Jadi saya bersetuju dengan pendapat saudara Amirul, mana Malaysia terpaksa mengambil khidmat tenaga buruh daripada luar kerana kekosongan yang dilompong dalam sektor ini terlalu banyak. Jadi kita memerlukan tenaga-tenaga ini untuk mencapai target kita, iaitu menjadi sebuah negara yang maju pada tahun 2020. Jadi okey, baik. Jadi kita teruskan dengan panelis kita yang terakhir, iaitu panelis kita yang bernama Hanis Zafirah. Untuk menyuarakan sedikit ataupun sepatah dua kata tentang ancaman yang akan berlaku di negara kita sekiranya kemasukan warga-warga asing ini datang secara berleluasa dan tidak dapat diterima. Okey, silakan saudari Hanis Zafirah. Okay, terima kasih kepada moderator Wan Ahmad Bukhari. Okey, bagaimana yang kita ketahui pekerja asing telah dijadikan sebagai keperluan ke negara kita, tetapi bahkan ia juga menjadi ancaman kepada negara kita. Mengapa saya mengatakan sedemikian? Kerana saya ingin menjelaskan pekerja asing ini membawa ancaman kepada negara kerana ia telah menjadi isu lampakan warga asing di negara ini, dan ia bukanlah satu isu yang baru, malah telah menjadi suatu isu yang telah sedia ada dan menjadi satu isu yang telah menjadi kebiasaan. Okey, masalah pekerja asing ini juga sering mendapat perhatian apabila warga asing dan pekerja asing ini yang terutamanya yang berstatus pelarian telah bertindak dengan tidak mengedahkan undang-undang yang negara kita kenakan, terutamanya di ketika waktu ini, iaitu negara kita masih lagi melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, dilaksanakan oleh kerajaan untuk memerangi pandemik COVID-19
satu opsi basic untuk mengekang dan untuk mengurangkan warga asing daripada terus menyusup masuk ke dalam negara, iaitu sama ada melalui perjalanan dan lorong-lorong atau melalui jalan darat ataupun jalan air. Saban hari juga pekerja asing pada waktu ini telah meningkat dan ia merupakan telah menjadi sebagai cendawan yang telah tumbuh selepas hujan. Pekerja asing yang hadir ke negara kita merupakan negara yang tidak seiring lagi, dan mereka merupakan warga negara yang merupakan mata duit mereka adalah rendah berbanding dengan mata duit negara kita. Oleh itu, terdapatnya pekerja asing yang datang dari negara seperti Indonesia, Bangladesh, Filipina, Thailand dan sebagainya. Negara kita juga menganggap, mereka juga telah menganggap negara kita ini merupakan satu lombok emas kerana negara kita mempunyai terdapat banyaknya peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor seperti sektor pertanian, perkilangan dan perdagangan. Dasar kerajaan di negara kita juga telah membuka peluang yang lebih luas kepada pelabur asing serta memberi layanan yang istimewa kepada mereka untuk memberi kemudahan kepada pelabur asing membina kilang di negara ini untuk merancangkan lagi ekonomi di negara kita. Sudah terang lagi bertuduh, masukan pekerja asing tanpa kawalan ini akan menyebabkan berlakunya punca peningkatan kadar jenayah di negara kita. Dan itu, berbagai jenayah yang akan dilakukan oleh pekerja asing berikutan kerana mereka tidak mempunyai gaji yang mencukupi dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Tambahan pula, perkara pada era globalisasi di negara kita ini juga semakin terus meningkat dan sebagai akibat telah terjadinya skandal ekonomi global. Pelbagai jenis jenayah yang telah berlaku, contohnya seperti pecah rumah, pencurian, kejadian rokok, rusuhan dan lain-lain. Dan ini juga haruslah diatasi sebaik mungkin. Mengapa juga saya mengatakan isu ini sebagai ancaman? Kerana kemasukan pekerja asing juga turut memberi kesan kepada ekonomi kita. Contohnya, pengaliran keluar mata wang negara terus menjadi meningkat pada setiap bulan, sekaligus merugikan negara dari segi tukaran wang asing serta menguntungkan negara asal pekerja asing ini. Sistem transaksi yang semakin canggih di negara kita seperti di bank-bank kita telah menyumbang kepada proses pertukaran wang yang dapat dilakukan secara mudah dan cepat. Serta perkhidmatan tersebut yang dikenakan adalah berpatutan dan murah. Menurut statistik, sebanyak 9.12 juta telah dihantar ke negara asal pekerja asing di antara bulan Januari sehingga Jun pada setiap tahun. Hal ini telah membebankan kewangan negara kita dan bukan itu sahaja, sebanyak 1.19 juta juga telah digunakan oleh kerajaan selama satu hari untuk perbelanjaan kos penahanan pekerja warga asing yang melakukan pelbagai ketidakpatuhan undang-undang negara yang amat merugikan negara sekaligus
perancakan ekonomi di negara kita ini. Dan di sinilah saya mengatakan pekerja asing ini membawa ancaman kepada negara kita. Setakat ini saja huraian saya. Terima kasih. Okey. Terima kasih kepada saudari Hanif Zafirah di atas penerangan yang panjang lebar itu ya. Kita boleh nampak setiap baik yang dikeluarkan oleh kata-kata Hanif Zafirah ni adalah amat menunjukkan dia adalah daripada seorang pelajar kos pendidikan sejarah. Sangat berpuitis ya. Okey. Apa tu? Jadi saya bersetuju dengan pendapat saudari Hanif Zafirah, Hanif Zafirah yang mengatakan bahawa pemasukan warga asing ke negara kita ini banyak menyebabkan ancaman, lebih banyak memberi ancaman kepada negara kita. Contohnya di era sekarang ini adalah di era pandemik yang berlaku, yang menular di negara kita ini dengan isu COVID-19 yang merebak dengan lebih laju dan lebih banyak akibat daripada penyakit berjangkit ini. Jadi seharusnya kerajaan Malaysia perlu memperketatkan lagi dasar buku pintu kepada warga asing dengan memperketatkan lagi saluran-saluran yang dapat warga asing ini masuk ke negara kita. Jadi dengan ini kita dapat avoid lah, dapat mengkis segala virus-virus ini hasil daripada jangkitan warga luar ini. Seperti yang kita tahulah, angka pesakit yang terkena COVID di negara luar adalah lebih tinggi berbanding dengan negara kita. Jadi sekiranya kita memberi pembebasan kepada warga-warga asing ini untuk masuk keluar di negara kita ini, jadi ianya mungkin akan memberi kita satu ancaman dari segi kesihatan di negara kita. Okay. Baik, itu sahaja daripada saya rasa pada hari ini. Jadi kita boleh berhenti dulu seketika dan saya rasa saya akan memberi kesimpulan lah. Jadi tuntasnya di sini benarlah bahawa benarlah bahawa kemasukan warga asing ke negara kita ini membawa kontradiksi yang berbeza. Contohnya warga asing ini juga dapat memberi kelebihan kepada negara kita juga, dan juga dia juga mempunyai kontranya, juga memberi ancaman terhadap negara kita. Jadi pihak kerajaan yang terlibat harus menitik berat tentang pemasukan warga asing ini secara berleluasa. Kita harus memperkecilkan ataupun memperhalusi pemasukan warga ini. Kita ambil yang penting-penting saja yang kita harus memperketatkan lagi. Seperti sekarang ni era pandemik, kita harus meningkatkan lagi kita punya dari segi kemajuan kesihatan kita dengan membuat recheck up kepada semua warga-warga asing ini sebelum masuk ke negara kita. Okey. Jadi itu sahaja saya rasa untuk forum kita pada hari ini. Jadi saya rasa inilah akhirannya. Okey. Jadi terima kasih panelis-panelis kita yang bersama dengan kita ini. Jadi saya harap dengan adanya forum ini dapat memberi
kesedaran kepada rakyat luar, khususnya kepada pelajar-pelajar Universiti Pendidikan Sosial ini sendiri di atas penerangan yang panjang lebar ini daripada tim-tim kami. Terima kasih. Terima kasih juga kepada moderator lah kerana sudi menerima kami. Terima kasih moderator. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih moderator. Sama-sama.